Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Fikri bin Petrus. Kami terdiri daripada 3 orang dalam pembentangan ini, yaitu saya sendiri, Cio Dominic Joni, dan Adrias Sipus Bangkor. Baik, hari ini kami akan membentangkan sosiologi dalam pendidikan. Oke, baik. Sosiologi dalam pendidikan. Yaitu kita masuk kepada yang pertama, konsep kepelbagaian. Apa ini konsep kepelbagaian? Oke, kepelbagaian ini ataupun kepelbagaian sosial budaya merujuk kepada perbezaan budaya, etnik, agama, bahasa, adat resam, dan nilai-nilai dalam kalangan individu dalam sebuah masyarakat seperti kita nih di Malaysia yang mempunyai berbilang kaum, agama, dan juga berbilang adat resam di antara budaya-budaya ataupun bangsa-bangsa yang ada di Malaysia. Oke, ini juga melibatkan penerimaan dan penghormatan terhadap kepelbagaian tersebut bagi membentuk persekitaran yang harmoni dan inklusif. Seterusnya, baik, kepelbagaian sosio budaya. Di sini ada 4, yaitu perbezaan etnik dan budaya, yaitu contoh di sekolah sering dihuni oleh pelajar daripada pelbagai latar belakang dan kaum dan adat resam. Contoh di sekolah perdana, kita mempunyai pelajar yang berbilang kaum. Sebagai contoh di Sabah, ada etnik Dusun, ada etnik Bajau, Cina, dan lain-lain lagi. Jadi kita nih bergabung. Sekolah di Malaysia juga dia harus perdana nih menggabungkan semua pelajar berbilang bangsa di dalam satu sekolah. Dan yang kedua, agama dan kepercayaan, yaitu pelajar dan guru mungkin mengamalkan kepercayaan dan amalan keagamaan. Nah, di sini pelajar dan guru ini seperti yang kita ketahui, kita sudah di arus ataupun di zaman modern, semua pelajar ataupun guru ataupun masyarakat semua sudah semestinya ada agama, tapi kemungkinan agama itu berbeza-beza. Ini karena perbezaan etnik, budaya diamalkan ataupun diamalkan dari masyarakat-masyarakat yang terdahulu sehingga kini mengikut daripada keluarga-keluarga mereka. Baik, yang ketiga, bahasa. Terdapat pelajar yang bertutur dalam bahasa ibunda yang berbeza. Macam yang saya cakap tadi, contoh etnik Dusun, dia bertutur dalam bahasa Dusun. Itu adalah bahasa ibundanya. Dan etnik Bajau sudah semestinya dia bertutur dalam bahasa Bajau. Begitu juga Melayu, Bugis, dan lain-lain lagi. And then yang keempat, gaya hidup dan nilai-nilai sosial. Setiap kumpulan mempunyai nilai dan norma yang berbeza dalam kehidupan seharian mereka. Yaitu setiap pelajar lainlah cara dia menjalankan hidup, setiap masyarakat lain cara dia menjalankan hidup. Sebab itulah kita mesti menerima corak ataupun perangai setiap masyarakat yang ada. Sebab kita semua berbeza dalam menjalankan kehidupan kita seharian. Baik, perkembangan kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Kepelbagaian sosial budaya di sekolah ini berkembang seiring dengan perubahan sosial dan globalisasi seperti yang kita ketahui lah. Oke, faktor yang mempengaruhi. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama, polisi pendidikan inklusif, yaitu kurikulum yang berintegrasi elemen kepelbagaian budaya dan nilai perpaduan. Yang kedua, globalisasi dan migrasi, perpindahan keluarga dari luar negara ataupun dari dalam negeri itu sendiri dan menjadikan sekolah semakin berbilang bangsa dan budaya. Baik, yang ketiga, pendekatan pengajaran dan pembelajaran, yaitu guru mengaplikasikan kaedah pengajaran yang mengambil kira kepelbagaian pelajar di sekolah.
Yang keempat, sambutan perayaan dan aktiviti kurikulum, yaitu menganjurkan sambutan perayaan pelbagai kaum seperti Hari Kebangsaan kita, Tahun Baru Cina, Deepavali, dan Hari Gawai. Di sini kita dapat, sebagai contoh, kita dapat merealisasikan atau mempelajari perayaan untuk etnik-etnik yang lain lah. Sebagai contoh, saya berbangsa dusun, jadi hari Gawai itu biasanya kami akan sambut, ataupun hari Kamatan kami akan sambut pada bulan 5 untuk merayakan semangat padi yang ada. Itulah sebagai contohnya. And then yang kelima, peranan teknologi dan media. Penggunaan media sosial dan teknologi pendidikan mempercepatkan pendedahan kepada budaya kita. Kita senang diakses dari handphone pun kita boleh cek macam mana etnik dusun ini, macam mana etnik Melayu, macam mana etnik Minangkabau ini menjalankan adat-adat resam di tempat mereka. Sebagai contoh yang paling senang, adat kawin. Macam mana adat kawin kaum ini dijalankan. Jadi senang untuk kita ketahui. Dan yang keenam adalah sokongan community dan ibu bapa, yaitu kerjasama antara sekolah dan community dalam mempromosikan nilai perpaduan. Baik, faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio budaya di sekolah nih. Oke, faktor yang pertama adalah latar belakang keluarga. Dia banyak mempengaruhi sosio budaya uh, di sekolah, pelajar itu di sekolah. Contoh, latar belakang keluarga keluarga dia, uh, dia merupakan orang yang berada, dia merupakan bangsa India sebagai contoh. Jadi corak kehidupan dia itu mungkin berbeza dengan etnik-etnik yang lain, dan juga berbeza dengan golongan-golongan yang lain. Begitulah. And then yang kedua adalah komposisi etnik dan agama. Lain agama, lain caranya. Walaupun semua agama mengajar yang kebaikan, tapi dia berlandaskan aliran yang lain. Jadi kita hidup ini adalah berdasarkan etnik dan agama kita kemungkinan berbeza. Begitu juga sikap individu kita. Cara untuk kita sembahyang semua adalah berbeza di antara berlainan agama lah. And persekitaran sekolah. Persekitaran seorang yang harmoni dan ada sekolah perdana yang tidak berapa nak harmoni itu, dia juga memberi pengaruh yang besar terhadap sosial budaya di sekolah itu, terutamanya kepada guru dan juga kepada pelajar kita. Dan yang keempat, pengaruh media dan teknologi, yaitu media apa yang kita selalu tengok, sebagai contoh YouTube, TikTok, dan sebagainya. Ada juga orang yang tidak berkemampuan, tidak mampu untuk tengok media dan teknologi terkini. Jadi dia agak ketinggalan di belakang dan tidak tahu apa info-info yang terbaru tentang negara dan juga etnik-etnik yang lain di luar sana. Baik, seterusnya ada faktor kepelbagaian sosial budaya. Dasar pendidikan yaitu kurikulum dan integrasi elemen budaya dan nilai kepelbagaian, dan juga lokasi dan persekitaran geografi juga amat memberi kita punya faktor kepelbagaian sosial budaya. Contoh, ada orang yang tinggal di bandar, ada orang tinggal yang di pedalaman, ada orang tinggal di dekat laut. Jadi dia faktor geografi ini mempengaruhi kita punya pelbagai sosial budaya ini, dan mempengaruhi kognitif serta afektif setiap pelajar-pelajar kita lah. Begitu juga psikomotor mungkin berbeza sebab corak kehidupan itu berbeza. Oke, boleh paham. Baik, seterusnya saya akan serahkan kepada rekan saya untuk membentangkan slide yang seterusnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Cikgu Fikri. Saya akan teruskan untuk topik isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya dalam sosiologi pendidikan. Okey, jadi isu ketidaksamaan ini adalah merujuk kepada perbezaan dalam akses, pencapaian dan pengalaman pendidikan yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan budaya yang berbeza. Okey, kita teruskan kepada isu. Terdapat 6 isu dalam
uh, dalam topik hari ini. Dan yang pertama adalah perbezaan latar belakang sosioekonomi. Okay, pelajar dari keluarga berpendapatan rendah sering menghadapi kekurangan sumber pendidikan seperti buku, peranti teknologi maupun tuition tambahan. Dan sekolah di kawasan bandar pula biasanya lebih maju dari segi infrastruktur dan kualiti guru berbanding di sekolah luar bandar. Jadi ini mempengaruhi ketiga-tiga ini sumber pendidikan, infrastruktur dan kualiti guru ini sangat mempengaruhi ketidaksamaan, isu ketidaksamaan lah. Contohnya kualiti guru kita boleh lihat daripada guru option. Okey. Sebagai contoh, di sekolah-sekolah sering terdengar guru muzik mengajar subjek sains. Jadi di situ sudah terlihat kualiti guru ataupun kualiti pengajaran dan pembelajaran itu kurang berbanding guru yang memang option sains, mengajar sains. Okey, seterusnya adalah bahasa dan kemahiran linguistik. Pelajar daripada kumpulan etnik minoriti mungkin menghadapi kesukaran dalam memahami bahasa pengantar di sekolah yang boleh menjejaskan prestasi akademik mereka. Okey, jadi penggunaan bahasa ibunda oleh golongan-golongan etnik terutamanya di Sabah ini akan menjejaskan penerimaan ilmu di sekolah jika sukar menyesuaikan bahasa pengantar di sekolah. Bila pelajar itu terbiasa menggunakan bahasa ibunda, maka sukar untuk mereka memahami atau mempelajari sesuatu melalui bahasa pengantar di sekolah. Contohnya bahasa Melayu ataupun bahasa Inggris. Oke, seterusnya, isu yang seterusnya adalah perbezaan budaya dan nilai pendidikan. Norma dan budaya banyak mempengaruhi minat dan prestasi akademik pelajar. Jadi tekankan kemahiran praktikal dan awal bekerja. Jadi, maksudnya di sini adalah pelajar daripada budaya yang berbeza akan menekankan kepentingan pendidikan tinggi. Namun ada antara budaya yang menekankan kepada kemahiran praktikal dan awal bekerja. Mereka tidak melihat pendidikan itu penting. Jadi ini sebenarnya sedikit sebanyak boleh mempengaruhi minat dan prestasi pelajar dalam akademik lah. Oke, seterusnya, isu yang seterusnya adalah diskriminasi dan bias dalam sistem pendidikan. Jadi kurikulum yang tidak inklusif boleh menyebabkan pelajar dari latar belakang sosio-budaya tertentu merasa terpinggir. Diskriminasi berdasarkan jantina, etnik, atau agama boleh menyebabkan pelajar mengalami layanan tidak adil dalam penilaian dan peluang pendidikan. Jadi ini mungkin berlaku di sekolah-sekolah juga di mana berlakunya diskriminasi sama ada daripada guru ataupun dalam kalangan rakan-rakan murid itu sendiri. Seterusnya adalah jurang digital dalam pendidikan. Pelajar dari keluarga yang tidak mampu memiliki peranti atau akses internet menghadapi kesukaran dalam pembelajaran dalam talian. Seperti yang kita tahu, TS25 pembelajaran pada abad ke-21 ini menekankan kepada pembelajaran secara maya online, iaitu pembelajaran kendiri oleh pelajar. Jadi melalui pembelajaran secara maya ini akses akses pelajar itu kepada pendidikan itu dipengaruhi oleh digitalisasi mereka, teknologi yang mereka ada. Jadi akses pendidikan yang terhad kepada pelajar yang mempunyai masalah peranti teknologi yang baiklah, contohnya laptop, pautan internet dan beberapa jenis telefon yang menyokonglah. Dan hal ini kita boleh lihat melalui pandemik COVID-19 di mana jurang digital itu memperburukkan ketidaksamaan pendidikan antara pelajar bandar dan luar bandar, di mana bandar tidak ada masalah dalam mengakses internet, manakala di luar bandar mengalami kesukaran untuk mendapatkan pembelajaran yang baik kerana akses internetnya
terhad ataupun kurang. Dan yang terakhir adalah perbezaan peluang dalam aktiviti kurikulum dan pembangunan diri. Pelajar dari latar belakang yang berbeza akan cenderung mempunyai banyak faktor lah, banyak kesan kepada pembelajaran, kepada penglibatan dalam kurikulum dan juga pembangunan diri. Bagi pelajar dalam keluarga yang kurang mampu, uh, kebolehan mereka untuk membeli kelengkapan sukan itu terhad, dan sukan yang boleh dipelajari itu pun akan jadi terhad. Maka secara langsung keterlibatan mereka dalam kurikulum itu akan menjadi kurang. Sebagai contoh, sukan badminton. Bila ingin bermain ataupun terlibat dalam sukan ini, kita perlu ada raket dan kita perlu ada shuttle yang baik. Dan hal ini memerlukan kos yang agak tinggi untuk membeli shuttle dan raket yang baiklah. Dan hal ini menyukarkan lagi minat ataupun galakan daripada diri individu itu sendiri untuk meneruskan minat mereka, untuk mengembangkan diri mereka ke peringkat seterusnya. Seperti juga mungkin tenis, squash yang memerlukan alatan-alatan yang mahal. Seperti memanah juga memerlukan peralatan-peralatan yang kira berkos tinggi lah. Oke, seterusnya ada beberapa cadangan mengatasi ketidaksamaan ini. Yang pertama adalah pendidikan inklusif, di mana kurikulum yang lebih sensitif kepada kepelbagaian budaya dan sokongan kepada pelajar minoriti. Maksudnya pendidikan inklusif ini pendidikan yang sama rata, tidak kira pelajar itu dari golongan yang kaya ataupun golongan yang miskin. Pendidikan itu harus diberikan secara sama rata lah. Dan sekolah juga ataupun kerajaan juga boleh memberikan beasiswa dan bantuan kepada pelajar yang berpendapatan rendah. Hal ini sudah dilakukan melalui beasiswa anak negeri, contohnya beasiswa sukan, dan hal ini sangat banyak membantu kepada pelajar-pelajar kita. Dan seterusnya adalah latihan guru, memberi latihan kepada guru tentang kepelbagaian budaya dan teknik pengajaran yang inklusif. Jadi di sini guru diberikan latihan secara berterusan bagaimana ingin mengajar atau melakukan satu pengajaran dan pembelajaran yang inklusif, maksudnya secara adil. Dan yang terakhir adalah pemerkasaan digital. Menyediakan akses internet dan peranti kepada pelajar yang kurang mampu. Seperti yang baru-baru ini, kerajaan telah memberikan tablet kepada pelajar-pelajar yang berkelayakan untuk membantu mereka uh, dalam mendapat akses yang baik untuk pendidikan. Sekian saja untuk topik saya. Kita teruskan kepada Cikgu Dominik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cikgu Adria. Seterusnya, saya akan membentangkan peranan guru sebagai sosialisasi dalam pendidikan. Guru berperanan sebagai ejen sosialisasi dengan membentuk nilai, kemahiran sosial dan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar. Melalui aktiviti sukan dan kesihatan, guru mendidik tentang disiplin, kerja berpasukan, serta tanggung jawab sosial. Selain itu, guru menjadi model peranan dalam mengamalkan etika dan gaya hidup sihat di kalangan para pelajar. Okey, peranan yang pertama yang kita dapat lihat di sini ialah membentuk nilai dan norma sosial. Dalam mata pelajaran PJPK contohnya, guru menanamkan nilai fair play. Fair play itu ialah bermain secara adil, kerjasama dan disiplin melalui aktiviti sukan dan permainan. Menegaskan kepentingan mematuhi peraturan permainan serta menghormati keputusan pengadil yang melatih
dan yang melatih pelajar untuk menerima kekalahan dan kemenangan dengan semangat kesukanan. Sebagai contohnya dalam kita boleh lihat di sini ialah guru menegaskan sebelum bermulanya sebarang permainan sukan yang diajar pada hari tersebut, sebelum memulakan PDPC, guru menekankan kepada para pelajar untuk berjabat tangan sebelum memulakan suatu pertandingan atau permainan dan selepas perlawanan. Jadi yang kita dapat di sini ialah kita dapat menerapkan nilai positif di antara pelajar supaya tidak ada timbulnya perasaan negatif sebelum dan selepas sesuatu permainan atau perlawanan sukan. Seterusnya, guru haruslah menerapkan nilai keselamatan diri dan juga orang lain. Guru-guru haruslah menekankan kepada para pelajar tidak hanya mementingkan keselamatan diri tetapi juga perlulah memikirkan keselamatan rakan-rakan dalam sepasukan maupun pihak lawan, kumpulan pihak lawan ya. Seterusnya, membangunkan kemahiran sosial, yaitu guru membantu pelajar membina kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan melalui aktiviti fizikal dan juga sukan berkumpulan. Dalam modul kesehatan, pelajar diajar untuk berinteraksi secara positif dalam membincangkan isu kesehatan. Contohnya modul kesehatan di sini ialah piramid makanan. Kita bagi satu piramid makanan yang kosong, lepas tu kita meminta para anak-anak pelajar untuk membincangkan apakah isi-isi daripada bawah sehingga ke atas dalam piramid makanan ini. Contohnya karbohidrat, protein, serat, di mana terletaknya kepentingan bagi setiap nutrisi ini. Jadi para pelajar harusnya membincangkan dalam kumpulan untuk menyelesaikan piramid makanan tersebut. Contohnya dalam sukan pula berpasukan seperti bola sepak atau bola jaring, guru mengajar kepentingan komunikasi yang baik antara ahli pasukan untuk mencapai matlamat bersama. Dalam sukan seperti bola sepak nih, pentingnya komunikasi agar para pelajar mampu menyelesaikan satu task yang diberikan oleh guru, satu tugasan. Contohnya, satu kumpulan menjadi defend, bertahan, jitu bertahan, dan satu lagi kumpulan sebagai penyerang. Jadi kumpulan penyerang ni haruslah bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif untuk menjaringkan gol, untuk melakukan strategi. Tanpa melakukan sebarang komunikasi yang berkesan, para pelajar tidak dapat menjaringkan gol atau melakukan strategi dengan efektif. Okey. Seterusnya, menyediakan persekitaran sosial yang positif, mewujudkan suasana kelas yang sihat dan kondusif di mana semua pelajar merasa dihargai dan selamat untuk menyertai aktiviti fizikal. Melalui PJPK, guru menggalakkan sikap positif terhadap aktiviti fizikal bagi membentuk gaya hidup aktif dan sihat. Contohnya di sini kita dapat lihat ialah menggalakkan semua pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal tanpa mengira tahap kecergasan mereka. Contohnya jika ada pelajar yang meluah dengan guru, contohnya, cikgu saya tidak pandai bermain bola sepak, saya kaki bangku, saya tidak mau bermain bola sepak. Caranya kita untuk mengaitkan juga dan melibatkan pelajar ini dengan memanggil pelajar tersebut. Okey, tidak apa, contohnya anak pelajar ini namanya Ali. Okey, Ali tidak pandai main bola sepak, tapi Ali haruslah menjadi referee atau menjadi pengadil. Jadi secara tidak langsung si Ali ini tadi dia perlu mempelajari undang-undang bola sepak dan mengetahui apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan. Jadi secara langsung si Ali ini tadi walaupun dia tidak boleh bermain bola sepak, tetapi dia memahami undang-undang bermain bola sepak secara langsung dan dia juga perlulah naik turun padang untuk mengikuti bola tersebut. Jika bola naik ke arah kiri gelanggang, Ali haruslah mengikuti bola untuk mengadili perlawanan tersebut. Secara tidak langsung Ali pun telah melakukan
aktiviti senaman. Contohnya, itu cara penglibatan murid-murid yang berkesan. Contohnya satu lagi ialah guru memberi motivasi kepada pelajar yang kurang aktif supaya mereka lebih berkeyakinan. Jadi sebagai guru, kita haruslah memberikan dorongan positif kepada para pelajar agar mereka dapat bermotivasi untuk mencoba sesuatu yang baru supaya mereka tidak takut. Jadi sebagai guru ialah penting bagi kita untuk memberi motivasi kepada para pelajar ni. Okey, seterusnya role model, menjadi role model dan peranan kepada anak-anak pelajar. Guru PJPK menunjukkan contoh yang baik dalam gaya hidup sehat seperti mengamalkan senaman, pemakanan sehat dan pengurusan tekanan. Guru juga haruslah mendorong pelajar untuk menjadikan aktiviti fizikal sebagai sebahagian daripada rutin harian mereka. Contohnya, dalam situasi guru menunjukkan teknik pemanasan badan yang betul sebelum aktiviti sukan untuk mengelakkan kecederaan. Jadi bila kita sebagai guru, kita menekankan sesuatu seperti pemanasan badan, kita haruslah melakukan juga. Jadi bila kita membuat satu demonstrasi kepada para pelajar, anak-anak pelajar ni akan ikut. Mereka akan ikut contoh yang baik daripada guru-guru. Seterusnya, guru sendiri haruslah mengamalkan gaya hidup yang sehat, seperti tidak merokok dan bersikap aktif. Jadi jika guru-guru PJ ni kita mengamalkan gaya hidup yang sehat, bersikap aktif, sentiasa kemas berpakaian, jadi anak murid kita pun akan ikut teladan yang kita berikan tersebut. Seterusnya, membantu dalam membentuk identiti. Guru membimbing pelajar mengenali minat dan potensi mereka dalam bidang sukan dan kesihatan. Pelajar menunjukkan bakat dan sukan boleh dibantu untuk menyertai pertandingan atau memilih kerjaya dalam bidang sukan dan kesihatan. Jadi jika kita lihat para pelajar ni mempunyai bakat dalam sesuatu sukan dan kita lihat bila di padang semasa sesi PDPC mereka boleh guide mereka punya rakan sepasukan. Jadi kita lihat potensi mereka di masa akan datang boleh menjadi seorang jurulatih. Jadi kita boleh memberikan guidance kepada para pelajar ni. Contohnya Ali tadi, Ali kamu bagus dalam memberikan instruction kepada rakan-rakan. Instruction yang diberikan juga amat jelas. Jadi cikgu rasa Ali boleh menjadi seorang jurulatih di masa akan datang. Contohnya seperti itulah. Dalam aspek kesihatan mental pula, guru membantu pelajar memahami diri mereka dan mengurus tekanan melalui aktiviti rekreasi. Dalam aspek kesihatan mental ni, guru mengajar yoga. Yoga boleh memberikan pelajar relaksasi. Bila mengaplikasikan relaksasi yoga ni, guru secara tidak langsung memberikan pelajar memahami tekanan dan kesihatan mental secara terkawal. Pelajar mampu mengawal tekanan dan stres di sekolah. Okey, seterusnya pula menyampaikan budaya dan warisan. Guru PJPK memainkan peranan dalam memperkenalkan permainan tradisional sebagai sebahagian daripada pendidikan jasmani. Ini membantu pelajar mengenali dan menghargai warisan budaya di Malaysia melalui aktiviti fizikal. Jadi secara tidak langsung dalam sesi PJPK ini juga guru boleh mengajar sejarah warisan sukan tradisi di Malaysia ni sebelum kita memulakan sesuatu permainan. Contohnya permainan tradisional ialah sepak takraw. Jadi kita cerita sedikit kepada para pelajar yang sepak takraw ni bermulanya pada tahun bila, Malaysia ni pernah menjuarai apa-apa pertandingan dan seterusnya, memberikan para pelajar ni ilmu tentang sejarah sukan dalam sepak takraw ni. Okay, secara kesimpulan pula, guru berperanan sebagai ejen sosialisasi dalam dengan membentuk nilai, kemahiran sosial dan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar. Melalui aktiviti sukan dan kesihatan, guru mendidik tentang disiplin, kerja berpasukan serta tanggungjawab sosial. Selain itu, guru menjadi model peranan dalam mengamalkan etika dan gaya hidup sihat di kalangan anak-anak pelajar. Baiklah, itu saja daripada kumpulan Fikri, Adria dan saya sendiri, Dominic. Sekian dan terima kasih.